Okey, baik. Hai, salam sejahtera. Kita hari ini akan tengok beberapa soalan, 3 soalan saja yang berkaitan dengan permintaan elektron pada suatu jarak. Okey, baik, ini adalah soalan dia. Soalan 1 objektif. Soalan 2 soalan bahagian dan soalan 3 soalan eksperimen. Soalan 2, soalan 3 dua-dua ini adalah contoh soalan SPM. Kita tengok jawapan dia. Kita tengok soalan 1 dulu. Okey, jom kita bincang. Okey, soalan 1 Raja menunjukkan susunan radas untuk menjalankan pemindahan elektron pada suatu jarak. Ini tube U. Okey, elektron A, elektron B, larutan X dan cecair bromin. Ini adalah cecair bromin. Okay, apakah larutan X? Larutan sini kena letak apa? Belakang cecair cecair bromin adalah ejen penoksidaan. Jadi ada 4 ejen penoksidaan, pelajar kena hafal. Okey, jadi A bukan jawapan, B bukan jawapan. Kerana dua adalah ejen penoksidaan. Lagi klorin pun ejen penoksidaan. Okey, yang boleh mengikat cecair bromin di sebelah kanan. Jadi apakah larutan X? Jadi pilihan jawapan antara C dengan D sahaja. Jadi jawapannya adalah C kerana form 2 ini akan ditukarkan kepada form 3. Okey, manakala donkey bukan jawapan kerana phenolphthalein adalah untuk kita selalunya buat kaedah pentitratan untuk mengesan kehadiran ion hidroksida ataupun larutan alkali. Okey, baik, kita tengok soalan 2. Okey, soalan 2. Satu eksperimen telah dijalankan untuk mengkaji tindak balas redox melalui pemindahan elektron. Okey, ini adalah gambar raja dia. Gunakan larutan Y dan sebelah kanan gunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Larutan Y, pemerhatian larutan Y. Larutan hijau bertukar kepada perang. Apabila larutan natrium hidroksida telah ditambah, mendakan perang terbentuk. Okey, kita kena dapat idea. Rasanya apakah menyebabkan larutan itu hijau? Ada idea tak? Betul. Sebenarnya ion Fe2+ dia adalah warna hijau. Okey. Dan ada idea tak? Dia telah bertukar kepada apa? Ke ion Fe3+. Betul. Okey, bagus. So ini adalah kita kata idea lah. Idea untuk menjawab soalan ini. Okey, kita tengok apa yang dikendaki dalam soalan ini. Berdasarkan pemerhatian, cadangkan larutan Y. Jadi kita tahu larutan Y adalah larutan yang mempunyai ion ferrum 2 dan bahan yang dioksidakan setengah bersamaan dan ejen penoksidaan dan ejen penurunan. Okey, kita tengok, kita selesai soalan di sini. Okey, senang saja. Larutan Y ialah kita boleh guna formula kerana tak minta namakan. FeSO4 ataupun larutan ferrum 2 sulfat ataupun larutan ferrum 2 nitrat pun boleh. Okey, bahan yang dioksidakan, larutan Y telah dioksidakan ataupun belajar juga boleh jawab ion Fe2+. Fe2+ dioksidakan. Pelajar juga boleh jawab ion ferrum 2 dioksidakan. Okey, kenapa cikgu tahu larutan Y dioksidakan? Kita tengok setengah bersamaan kita akan faham kerana Fe2+ telah menjadi Fe3+. Jadi 2 telah menjadi 3, nombor bertambah. Maka proses penoksidaan. Okey, dan ejen penoksidaan, seperti saya kata tadi, pelajar sudah hafal ada 4 ejen penoksidaan. Ini salah satunya, iaitu larutan kalium manganat 7 berasid adalah ejen penoksidaan. Okey, maka Y di sini adalah ejen penurunan ataupun cara lain adalah dia menjalankan penoksidaan, maka dia adalah ejen penurunan. Okey, itu saja untuk soalan 2. Kita teruskan dengan soalan 3.
Ejen iodida adalah ejen penurunan yang baik. Anda diberikan tiup U, galvanometer, wire dan seterusnya. Okay, kamu kena cadangkan bahan kimia yang sesuai, kemudian huraikan satu eksperimen untuk mengesahkan pernyataan ini. Bila kamu nampak tiup U telah disediakan, maka kamu kena buat pemindahan elektron pada suatu jarak. Okay, jawapannya ada di bawah. Okay, senang saja. 10 markah. Ini pun contoh soalan SPM. Okey, pertama, apakah bahan yang kita perlu gunakan? Kita boleh gunakan ejen penoksidaan, air bromin, air klorin paling senang. Okey, dan ejen penurunan mesti ada iodida kerana dia ayat tadi adalah ion iodida mesti digunakan. Jadi kita boleh guna kalium iodida ataupun natrium iodida. Guna kalium dengan natrium paling senang kerana dua-dua kalium natrium, semua garam kalium natrium adalah larut dalam air. Satu bahan kimia lagi kita gunakan asid sulfurik kerana untuk memisahkan dua ejen itu guna asid sulfurik. Okay, prosedur dia pertama, tuangkan asid sulfurik ke dalam tiup U dulu menggunakan penitis. Okay, dengan belahan masukkan larutan kalium iodida pada satu lengan tiup U menggunakan penitis dan dengan belahan juga masukkan air bromin di sebelah satu lagi. Okay. Kemudian celupkan elektrod karbon ke dalam dua-dua larutan. Kemudian elektrod karbon itu disambungkan ke dalam ke galvanometer. Okay. Alat itu dibiarkan selama 20 minit ataupun pemerhatian dicatat. Okay, ini pemerhatian dia. Satu markah. Warna air bromin bertukar mula-mula dia dari perang kepada tak berwarna. Manakala larutan kalium iodida dia telah bertukar mula-mula daripada tak berwarna kepada kuning. Okey, setengah bersamaan seperti saya pernah bagi tahu, iodida. Kalau iodida mesti I negatif menjadi iodin. Okey, dan bahan satu lagi kita guna bromin. Ingat tak? Saya kata kalau bromin formula dia Br2. Dia akan menjadi bromida. Okey, kamu tengok nama yang digunakan. Saya ulang. Kalau iodida, I negatif. Kalau kita gunakan bromida, Br negatif. Chlorida, Cl negatif. Tapi kalau kita guna bromin, Br2. Iodine, I2. Chlorine, Cl2. Kena tengok soalan, perkataan dia apa yang kita gunakan. Okey, akhirnya ion iodida, ion I negatif mengalami penoksidaan, manakala bromin mengalami penurunan. Okey, sebab apa? Sekali lagi kita tengok nombor. Yang ini kosong, ini telah menjadi negatif 1, nombor menurun jadi mengalami penurunan. Okey, jadi secara automatically atas ini adalah penoksidaan. Okey, baik, itu saja untuk 3 soalan ini yang sangat penting dalam peperiksaan SPM. Sekian, terima kasih.